Assalamualaikum. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan semua tentang 5 kesilapan yang biasa dilakukan oleh orang yang baru nak mula menternak lobster air tawar ataupun udang kara air tawar, dan ada juga yang dah lama menternak pun masih lagi melakukan kesilapan yang sama. Ternakan ni memang ada potensi dan memang ada nilai komersial yang tinggi, dan bagi saya, berdasarkan pemerhatian saya, ternakan inilah yang paling mudah kalau kita nak bandingkan dengan ternakan air tawar yang lain, sebagai contoh ikan tilapia ataupun ikan siakap. Kalau kita tengok dari segi kos nak menternak pun, kos ternakan lobster ni memang sangat minimum. Lobster ni dia makan sikit, tak banyak dia makan, jadi kos pellet kita memang sangat rendah. Dan selain pada pellet, kita boleh bagi juga makan makanan alternatif yang lebih murah dan mungkin juga makanan yang percuma untuk ternakan lobster kita ni. Tapi kalau tuan-tuan pernah bela, tak hidup, tak bertelur, mati berjemaah, itu mesti ada kesilapan dekat mana-mana. Dan saya sendiri pun, saya pernah melakukan kesilapan dalam ternakan ni. Dan sebenarnya dalam semua bidang pun, tak kiralah ternakan ke, pertanian ke, dan apa saja pun, semua bidang ni ada cabaran, ada dugaannya. Dan yang penting bila kita buat satu kesilapan tu, kita belajar pada kesilapan dan kita sentiasa belajar. Kesilapan yang pertama, kesilapan yang paling famous. Sebab apa famous? Sebab ramai yang buat silap tentang ni. Yang pertama adalah tentang rawatan air. Tak kisahlah tuan-tuan nak sebut air ke, ayak ke, air ke. Yang penting tuan-tuan kena faham cara kita nak rawat air ni untuk tangki ternakan. Sebab rawatan air inilah kunci utama yang menentukan sama ada ternakan kita tu berjaya ataupun tak. Dan bila kita sebut tentang rawatan air ni, yang pertama adalah sumber air yang kita nak gunakan dalam tangki ternakan. Untuk sumber air ni tuan-tuan ada dua pilihan. Yang pertama gunakan air sungai dan yang kedua gunakan air paip. Tapi bagi saya, bagi tuan-tuan yang masih baru lagi dalam ternakan ni, saya memang sangat galakkan tuan-tuan gunakan air paip. Air sungai ni, kalau dulu kita kata air sungai ni bersih, tak ada klorin, baguslah untuk ternakan. Tapi zaman sekarang ni, air sungai dah tercemar dan ada banyak unsur-unsur lain yang kita tak boleh ada dalam tangki ternakan. Jadi memang sangat-sangat saya galakkan tuan-tuan gunakan air paip. Dan untuk air paip ni, cuma ada satu saja masalah dengan air paip ni, sebab air paip ada klorin. Jadi sebelum kita nak gunakan air paip ni untuk menternak ternakan air tawar ni, kita kena buang dulu klorin. Kalau orang yang biasa menternak ikan dalam akuarium, ikan hiasan ni, orang akan gunakan anti klorin untuk nyahkan, untuk buangkan klorin. Tapi untuk ternakan macam ni, saya rekomenkan tuan-tuan gunakan penapis klorin. Inilah contoh penapis klorin yang saya gunakan daripada dulu lagi untuk tapis, untuk buang klorin yang ada dalam air paip. Air paip yang sampai kat rumah kita tu, air paip tu memang dah bersih dah dirawat. Jadi kita boleh kurangkan risiko masalah air ni. Cuma kita perlu tapis, kita perlu buang klorin saja. Dan ada juga yang tanya, kalau dah tapis buang klorin ni, nak letak anti klorin lagi tak? Tak payah. Sebab kita dah tapis, dah buang dah klorin, tak payah nak masukkan anti klorin lagi dah. Analogi yang paling mudah, contohlah tuan-tuan bancuh air teh. Ni teh serbuk yang dulu-dululah teh serbuk. Bila kita dah bancuh teh, dah letak gula apa semua, kita akan tapis, buang seredak teh tu. Sama, konsep yang sama. Bila dah tapis, dah buang seredak teh tu, dah tak ada lagi, bolehlah kita minum. Sama juga dengan klorin tadi. Bila kita dah tapis, dah buang klorin, dah tak ada klorin lagi dah, tak payah nak masukkan anti klorin lagi dah. Dan lagi satu, kalau untuk ternakan secara aquaponik ni, untuk sistem aquaponik ni yang saya gunakan ni, kita tak perlu nak tukar air. Cuma apa yang kita kena buat, kita kena top up, kita kena tambah air tu bila air dah berkurang disebabkan sejatan. Kalau tuan-tuan tak gunakan penapis klorin ni, susah tuan-tuan nak tambah, nak top up air dalam tangki ternakan. Biasanya kita masukkan anti klorin berdasarkan sukatan air yang ada dalam tangki. Kalau kita nak top up, susah kita nak buat kiraan. Jadi bagi saya yang lebih mudah, gunakanlah penapis klorin ni. Nak tambah air pun senang, nak set up tangki baru untuk ternakan pun senang. Kemudian lagi satu, ada orang selalu tanya, boleh tak nak gunakan air hujan untuk tangki ternakan? Untuk air hujan ni, kena tengok kawasan. Kalau kawasan rumah tuan-tuan tu jauh daripada kawasan kilang, tuan-tuan boleh gunakan. Tapi kalau rumah tuan-tuan tu, tempat tuan-tuan nak bela tu dekat dengan kawasan kilang, jangan gunakan air hujan.
Sebab air hujan dekat kawasan kilang, kawasan industri ni, dia cenderung kepada asid. Nanti nilai pH dalam air untuk tangki tenakan tu akan menjadi rendah dan tuan-tuan kena masukkan pula dolomite untuk naikkan pH, dan pH yang sesuai adalah antara 7 hingga 9. Dan lagi satu masalah kalau gunakan air hujan ni, contoh kalau musim kemarau tak ada hujan, macam mana tuan-tuan nak top up air dalam tangki tenakan tu? Okey tuan-tuan, sekarang ni kesilapan yang kedua. Kesilapan yang kedua ni adalah terlalu risau tentang nilai ppm ataupun part per million dalam tangki tenakan. Dan saya tak nafikan kepentingan untuk kita menjaga parameter air dalam tangki tenakan. Macam saya cakap tadi, rawatan air dan parameter air ni adalah kunci kejayaan kita dalam tenakan air tawar. Dan kalau kita gagal menjaga parameter ni, tenakan kita akan mati. Tapi masalah yang saya tengok, terlalu ramai orang yang risau pasal ppm ni. Bila dia test, dia tengok ppm dia rendah, dia mulalah nak masukkan benda macam-macam dalam tu. Nak masukkan garam, nak masukkan tu, nak masukkan ni. Dan akhirnya apa yang jadi? Udang pun mati. Sebagai contoh, saya pernah tengok komen dekat Facebook, dekat YouTube saya sendiri pun, bila dia tengok nilai ppm dia rendah, apa yang dia buat? Dia masukkan garam dalam tangki tenakan semata-mata untuk naikkan nilai ppm. ppm tu adalah unit ukuran, sama macam inci, meter, kaki. Tu adalah unit ukuran. Tapi apa sebenarnya tuan-tuan nak ukur? Apa bahan ataupun apa elemen yang kita perlukan dalam tangki tenakan? Adakah garam? Tak semestinya garam. Tapi masalahnya semata-mata nak naikkan ppm, tuan-tuan masukkan garam macam-macam, tuan-tuan masukkan dalam tangki tenakan. Dan apa yang jadi? Tenakan mati. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan masukkan garam dalam tangki tenakan untuk naikkan ppm, apa yang akan jadi? Garam ni dia akan membunuh bakteria baik yang ada dalam filter, yang ada dalam biofilter. Dan bila semua bakteria baik ni dah mati, kita tak ada lagi ejen yang akan tukarkan amonia kepada nitrit, nitrit kepada nitrit. Dan kesan apa yang akan jadi? Amonia akan tinggi dan tenakan tuan-tuan akan mati. Sebab apa tenakan kita mati? Sebab kita risaukan tentang benda yang tak perlu kita risau. Dan bukanlah saya kata tuan-tuan tak payah cek langsung ppm ni. Saya pun cek ppm, tapi pada masa tertentu. Sebagai contoh, kalau ada udang ataupun lobster saya yang mati ketika salin kulit, bermaksud kita kekurangan kalsium dan juga magnesium. Dan masa kita nak tambah kalsium dan juga magnesium ni, masa ni baru kita ukur nilai ppm. Katalah ppm masa tu adalah 100 ppm dan target kita nak dapatkan 200 ppm. Kita masukkan kalsium dan magnesium, kemudian kita ukur dapat tak 200 ppm. Kalau tak cukup, tak dapat 200 ppm, kita tambah lagi. Sebab ppm tu adalah unit ukuran, sama juga dengan kilogram. Analogi yang paling mudah, katakanlah tuan-tuan pergi ke kedai runcit, bagi tahu kat tokai kedai tu, saya nak 2 kilo. Dia pun tak boleh nak bagi tuan-tuan sebab 2 kilo apa yang nak. Sama juga dengan ppm tadi, kita nak baca nilai ppm tu untuk bahan apa, untuk elemen apa. Dan terus terang saya cakap, saya mula bela lobster ni pada tahun 2013. Daripada dulu sampai beberapa tahun kebelakangan ni, saya tak pernah langsung cek nilai ppm. Dan saya mula cek nilai ppm ni bila ada udang saya yang mati semasa salin kulit. Jadi saya carilah apa kaedah yang boleh untuk bantu untuk tambah kalsium dan juga magnesium ni. Dan sebab tu jugalah saya sangat-sangat galakkan tuan-tuan kalau nak menternak lobster ataupun udang kadar air tawar ni, gunakanlah sistem aquaponik. Tuan-tuan takkan ada masalah amonia dan tuan-tuan takkan ada masalah pasal ppm ni. Yang saya kata tu sebab tangki tu saya buat eksperimen dan daripada eksperimen tu nilai kalsium dan magnesium tu rendah. Jadi udang saya ada masalah ketika nak salin kulit. Jadi terpaksalah saya masukkan kalsium dan juga magnesium. Tapi 5-6 tahun sebelum tu memang tak ada masalah langsung tentang salin kulit dan saya tak pernah ukur langsung nilai ppm. Tentang ppm ni tadi juga ada kaitan dengan yang pertama tadi tentang rawatan air. Bila dia tengok nilai ppm dah terlampau tinggi, dah mula risau, dah mula menggelabah, apa yang biasanya orang buat? Cepat-cepat tambah air, cepat-cepat top up air. Kalau top up air dengan menggunakan penapis klorin mungkin tak ada masalah. Yang saya risau bila tuan-tuan terus top up air, kemudian sama ada masukkan anti klorin dalam tangki tenakan
ataupun buat tangki dekat luar, masukkan air, masukkan anti klorin. Kadang-kadang kita risau sebab jumlah klorin dalam air paip ni kadang-kadang tak sama. Sebagai contoh, semasa loji penapisan air ni baru dicuci, kandungan klorin tu adalah lebih tinggi. Saya takut masa tuan-tuan nak top up air tu, tuan-tuan pun gunakan ukuran anti klorin yang sama, tapi masalah pada masa tu nilai klorin dalam air tu lebih tinggi. Jadi tuan-tuan tak cukup anti klorin dan ternakan pun akan mati juga. Tentang penapis klorin ni saya faham ramai orang yang tak nak beli penapis klorin ni sebab harganya sebenarnya agak mahal juga. Dulu mula saya beli dulu harga dia cuma dalam 100 lebih, RM129. Tapi sekarang ni harga penapis pun dah jadi RM270. Memang agak mahal lah. Tapi ada cara untuk tuan-tuan buang klorin daripada air paip ni tanpa menggunakan anti klorin. Apa yang tuan-tuan boleh buat? Tuan-tuan boleh tadah air paip dalam bekas yang besar, letakkan pump oksigen aeration supaya ada pergerakan air, ataupun letak water pump dan air tu masuk balik ke dalam tangki tu. Bila ada berlaku gerakan air tu, kandungan klorin tu dia akan tersejat ke udara sebab klorin ni adalah sejenis menghasilkan sejenis gas, dan gas ni dia mudah tersejat, mudah termeluap keluar daripada air. Dan kalau tuan-tuan tak nak letak pump maupun tak nak letak aerator pun, tuan-tuan biar saja dalam bekas tu 2-3 hari, klorin tu akan hilang. Kesilapan yang ketiga adalah terlalu banyak sangat eksperimen dan mudah menerima pendapat orang tanpa kajian dan juga usul periksa. Sekarang ni boleh katakan hampir ke semua jenis pertanian, peternakan akan ada grup dekat Facebook, Telegram ataupun WhatsApp. Ini sebenarnya adalah suatu benda yang baguslah, mudah untuk kita sharing, mudah untuk kita bertanya. Tapi masalah yang selalu saya tengok, bila ada masalah dengan ternakan, orang akan tanya dekat grup, tapi soalan yang ditanya tu tak detail. Sebagai contoh, katakanlah untuk masalah ikan ataupun udang yang stres. Untuk ternakan dalam sistem ras ataupun sistem yang lain yang selain pada aquaponik, biasanya orang akan letakkan garam dekat dalam tangki ternakan untuk mengurangkan stres ternakan kita. Tapi kadang-kadang orang ni bila dia tanya tu dia tak bagi maklumat yang detail. Contoh dia bagi tahu ternakan saya ada masalah stres. Orang pun bagi tahu letak garam. Lepas tu dia tanya pula banyak mana nak letak garam. Orang tu pun cakaplah letaklah sekilo ataupun 2. Sebab apa orang tu bagi tahu sekilo atau 2? Sebab orang tu dia gunakan sekilo dan ataupun 2 kilo sebab tangki ternakan kolam dia besar. Yang kita ni udang ada 5 ekor, tangki ada besar tu saja. Kita janganlah masukkan sekilo ataupun 2 kilo. Kalau dah masuk sampai sekilo 2 kilo tu, baik letak kunyit sekali terus goreng. Jadi kalau kita nak tanya orang dekat grup pun, kita kena bagi soalan tu kena detail supaya mudah orang untuk bantu kita. Dan kita pun bila dah dapat maklumat tu, jangan kita ambil bulat-bulat apa yang orang bagi tahu. Kita kena check dulu sesuai ataupun tak dengan sistem ternakan kita. Sebagai contoh tadi, kalau tuan-tuan bela ikan dalam sistem aquaponik ataupun bela udang dalam sistem aquaponik, bila orang bagi tahu kena letak garam, tuan-tuan pergi tanya pula dekat grup aquaponik, dalam sistem aquaponik ni boleh tak letak garam. Jadi kita jangan terus terima pendapat daripada seorang saja, kemudian kita pun terus saja ikut. Kita kena kaji. Dan kalau kita tak mampu nak kaji, kita tanya pula dengan orang lain, kita kumpulkan semua pendapat, baru kita buat kesimpulan. Dan lagi satu, bagi yang suka buat eksperimen ni, dan saya pun sebenarnya suka juga buat eksperimen. Tapi kalau kita nak buat eksperimen, jangan buat 2-3 eksperimen dalam masa yang sama secara serentak. Nanti kalau kita dah dapat result, kita tak tahu yang mana satu. Putusan yang kita dapat tu adalah berdasarkan eksperimen yang mana satu. Jadi kalau kita dapat solution untuk masalah yang kita ada dalam ternakan ni, kita cuba satu persatu mana satu yang betul-betul sesuai dengan sistem ternakan kita, sesuai dengan ternakan kita. Kalau tak jadi, baru kita cuba kaedah yang kedua pula. Tak jadi, pergi kaedah yang ketiga. Kalau kita buat 3 kaedah ni serentak, kita takkan tahu mana satu sebenarnya yang memberi hasil yang terbaik untuk kita. Dan seeloknya pada peringkat permulaan ni, kita baru belajar nak bela, kita jangan bereksperimen dululah. Kita follow dulu mana-mana garis panduan yang disahkan betul. Kita ikut dulu cara tu.
Bila kita dah pandai, dah tahu selok belok, udang semua hidup, baru kita cuba kaedah-kaedah yang lain. Kalau tak berjaya, balik ke kaedah yang asal. Okey, kesilapan yang keempat, kita tak ada target, tak ada objektif dan tak ada strategi dalam menternak. Sebenarnya semua benda dalam dunia ni, apa yang kita buat ni, kita ada target, kita ada objektif. Sama juga dalam penternakan ni. Kalau kita main bola pun kita ada strategi, kita ada formasi. Dan dalam penternakan ni pula, strategi inilah yang akan menentukan cara kita menternak dan juga sistem ternakan kita. Sebagai contoh, kalau kita nak menternak bagi tujuan pembenihan, maksudnya kita bela supaya dia mengawan, dia bertelur dan kita jual anak benih, ada strategi dia. Dan kalau kita nak menternak ni untuk kita jual lobster yang matang pun ada strategi dia. Dan kedua-dua ni menggunakan sistem ternakan yang berbeza. Pemilihan target ni pun bergantung dengan resources ataupun sumber yang kita ada. Kalau kita ada tanah yang luas, tanah yang besar, boleh korek buat kolam tanah, elok kita fokus kepada penternakan sampai usia matang untuk kita jual lobster yang matang. Dan kalau kita menternak dekat rumah, ruang yang kecil, elok kita fokus kepada pembenihan, bela untuk jual anak benih. Dan permintaan untuk anak benih ni sentiasa ada. Sebagai contoh, kawan-kawan kita yang buat ternakan kolam tanah ni, katakanlah dalam satu kolam tu boleh masuk 10,000 benih. Dan biasanya dia orang ni pun akan buat benih sendirilah. Tapi kadang-kadang tak cukup, mungkin tak menjadi. Katakanlah benih cuma ada 6,000 saja. Jadi para peternak kolam tanah ni, dia akan cari lagi anak benih. Kadang daripada Kedah pergi ke Melaka, pergi ke Negeri Sembilan untuk ambil anak benih, bawa balik. Sebab kebiasaannya kalau kolam tu boleh masuk 10,000, penternak kolam tanah ni, dia akan masuk, dia akan cuba cari juga dan dapatkan 10,000 ekor. Masa proses nak masuk anak benih ni, kita kena masukkan saiz anak benih yang sama. Kita tak boleh bulan ni masuk dulu 5,000, bulan depan masuk lagi 5,000, tak boleh. Nanti yang first kita masuk tu dah besar, dia akan makan pula yang kecil ni. Jadi masa nak masuk ni, dia akan cari benih bagi cukup juga 10,000. Dan masa kita mula nak menternak dia pun, kita kena set dulu target kita. Sama ada nak jual benih ataupun nak jual yang matang. Sebab kalau kita nak jual untuk yang matang, untuk dimakan, elok kita cari anak benih yang banyak jantan. Sebab yang jantan ni biasanya dia lebih besar, isi lebih banyak. Dan dia punya sepit pun lebih besar. Kadang-kadang kalau kita makan yang besar ni, dekat dalam sepit tu pun isi dia sama macam dalam ketam. Memang banyak isi. Dan dah tentulah bila saiz lebih besar, lobster tu pun adalah lebih berat. Dan kalau kita nak buat untuk pembenihan pula, kita kena pilih ratio yang sesuai untuk tujuan pembenihan. Kalau kita ambil seekor jantan, seekor betina, kemungkinan untuk mengawan dan bertelur tu adalah tipis. Tapi kalau kita gunakan ratio yang lebih banyak, contohnya 2 jantan, 3 betina, jadi kemungkinan untuk bertelur tu adalah lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, kalau tuan-tuan nak fokus untuk jualan yang matang, banyakkan yang jantan. Dan kalau nak fokus untuk pembenihan, banyakkan juga yang betina. Tapi yang jantan tadi janganlah seekor saja, kena lebih pada seekor. Kesilapan yang kelima dan yang terakhir adalah terlalu cepat nak dapatkan hasil. Yang ni ada dua situasi, sama ada bela untuk jual anak benih ataupun jual yang matang. Untuk yang jual anak benih ni, selalu orang tanya, "Bang, kenapa lobster saya tak bertelur lagi? Dah bela lama ni tapi tak bertelur juga." Soalan tu susah nak jawab dan memang tak ada siapa pun yang boleh jawab soalan tu. Tapi sebenarnya mungkin belum sampai masa lagi dan belum ada rezeki lagi. Macam kita manusia lah, kalau ada rezeki, baru kahwin pun boleh dapat anak. Orang yang dah kahwin lama pun tak dapat juga anak. Sama juga dengan lobster ni. Rezeki itu daripada Allah, kita pun tak tahu bila masa kita akan dapat. Cuma kita sebagai manusia ni, kita cuma boleh berusaha. Tapi masalah yang jadi sekarang ni, bila kita terlalu nak cepat sangat dapatkan hasil ni, disebabkan perbuatan kita itulah melambatkan kita mendapat hasil. Kadang-kadang orang yang bela lobster ni untuk buat tujuan pembenihan ni, dia terlampau kerap sangat duk cek tengok. Hari-hari buka, hari-hari selak tengok dah bertelur belum, dah bertelur belum. Kalau tuan-tuan buat macam tu, memang sampai bila-bila pun dia takkan bertelur. Sebab apa? Sebab dia nak mengawal pun tak boleh sebab tuan-tuan duk kacau dia. Dia sama macam kita manusia lah. Kalau asyik kena kacau, macam mana kita pun nak mengawal? Tak boleh juga. Jadi kita jangan selalu kacau sangat. Jangan selalu duk angkat dia, angkat-angkat. Dia akan stres. Dan dia akan rasa terganggu. Dan memang mustahil lah untuk dia mengawan. Dan yang paling penting, kita kena sediakan environment ataupun persekitaran yang sesuai untuk dia mengawan. Tangki yang kita sediakan untuk mengawan tu kenalah lebih redup dan janganlah letak dekat depan pintu, orang lalu-lalu dia akan rasa terganggu dan memang dia takkan mengawan.
Dan ada juga sahabat-sahabat kita yang gunakan strategi dia buat pengasingan. Jantan dan betina ni dia asingkan. Sebagai contoh, dia asingkan selama 2 ataupun 3 minggu. Kemudian untuk masa nak mengawan ni, dia akan letakkan dalam satu tangki yang sama. Dan boleh ramai juga yang kata strategi itu menjadi kemungkinan untuk mengawan tu adalah lebih tinggi. Tapi saya sendiri pun saya tak pernah cuba strategi itu. Selama ni apa yang saya buat, saya biar je semua dalam tangki yang sama. Saya tak buat pengasingan. Dan Alhamdulillah memang ada yang mengawan. Cuma jangan terlalu kerap kita kacau. Bagi makan kadang-kadang kita bagi makan, kita belah lah. Kita jangan tunggu kat situ. Kalau kita tunggu lama-lama situ, dia terganggu. Bagi makan, kita pergi jauh. Jangan selalu asyik nak cek. Setiap hari nak cek dah mengawan belum, dah mengawan ke belum. Ataupun dah bertelur ke belum. Macam saya pun, saya akan cek 2 minggu sekali. Kalau kita tengok ada yang bertelur, kita asingkanlah. Dan yang paling penting, rasio tadi kena jaga. Tuan-tuan boleh gunakan 2 jantan ataupun 3 betina untuk tingkatkan kemungkinan dia akan mengawan. Yang nak bela sampai matang untuk jualan pun, mesti nak cepat besar juga kan. Tapi tuan-tuan jangan bagi makanan berlebihan. Sebab sisa-sisa makanan yang berlebihan tadi akan menyebabkan tahap amonia menjadi tinggi. Dan bila amonia tinggi, biofilter pula tak berfungsi dengan baik. Apa akan jadi? Ternakan tuan-tuan akan mati disebabkan tahap amonia yang tinggi. Tentang makanan berlebihan ataupun makan berlebihan ni, sama macam kita juga manusia ni. Kalau kita makan banyak pun, tak semestinya kita besar. Untuk kita, kalau kita nak tingkatkan tahap selera makan ni, kita biasanya kita makan vitamin. Contoh vitamin B kompleks untuk tingkatkan selera makan. Kalau selera makan kuat tapi sistem penghadaman kita tak baik, pun sama juga takkan cepat membesar. Sama juga dengan ternakan kita ni. Walaupun dia makan banyak pun, tapi penghadaman dia tak cukup kuat ataupun tidak berada dalam keadaan yang baik, dia sama macam ikan keli lah, makan jadi taik saja tapi lambat juga besar. Kalau kita nak cepatkan pembesaran lobster ni, yang pertama kita boleh bagi pellet yang high protein, yang tinggi kandungan protein, dia akan membantu pembesaran. Dan pada masa yang sama kita boleh gunakan probiotik untuk tingkatkan penghadaman kita punya ternakan ni, supaya setiap makanan yang dimakan tu akan menghasilkan isi dan akan membantu untuk pembesaran. Penggunaan probiotik ni boleh tingkatkan tahap kesihatan ternakan dan pada masa yang sama sistem penghadaman pun adalah lebih baik. Okey, kesimpulannya, bagi saya, kalau kita nak berjaya dalam bidang penternakan ni, kita kena berusaha, kita kena buat kajian dan jangan hanya mengharapkan bantuan saja. Dan kita tak perlu pun nak tunggu geran, nak tunggu bantuan kerajaan, tak payah. Kita mulakan daripada yang kecil-kecil dulu, kita cari ilmu, kemudian kita kembangkan secara sedikit-sedikit. Dan kalau kita nak mohon bantuan daripada kerajaan pun, dia nak kita mulakan dulu. Ada setengah dia rasa, susah nak dapat bantuan ni, nak kena start dululah. Kita dah tak ada bajet nak start macam mana. Dia sebenarnya, at least tuan-tuan start dulu walaupun kecil. Sebab pegawai-pegawai kerajaan ni, dia pun ada tanggungjawab. Dia nak pastikan dana yang disalurkan tu tak menjadi sia-sia. Sebab tu dia nak tengok kita start dulu baru dia akan bagi bantuan. Kalau tuan-tuan belum start lagi tapi dah sibuk nak cari dana, nak cari grant, memang takkan dapat. Dan kalau tuan-tuan tanya dengan sahabat-sahabat kita yang pernah dapat dana, pernah dapat grant pun, diorang mulakan dulu sendiri, keluarkan duit sendiri dulu sambil-sambil belajar. Kemudian bila dah nampak jalan, buat proposal untuk dapatkan bantuan, untuk dapatkan dana. Dan sekarang ni kalau tuan-tuan lebih yakin, tuan-tuan dah nampak jalan, nak buat pinjaman bank pun boleh sekarang ni. Dan sebenarnya tujuan saya share benda-benda ni dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan pun mula belajar untuk menternak. Dan bila semakin ramai yang menternak, kita akan ada pencambahan ilmu dan industri ni akan lebih mudah, akan lebih cepat berkembang. Dan tak mustahil satu hari nanti mungkin hasil ternakan daripada Malaysia ni kita boleh eksport balik ke Australia, sebab Australia ni adalah negara asal udang kara air tawar ataupun lobster ataupun crayfish ni. Dan sekarang ni pun memang dah ada sahabat-sahabat kita yang dah mengorak langkah mengintai pasaran-pasaran ke Australia. Macam mana kita tahu? Sebab kita tengok dia beli domain tu, website dia domain based on Australia. Kalau dia tak ada plan untuk jual balik udang ni ke Australia ataupun nak eksport ke Australia, dia takkan beli domain Australia. Macam mana saya tahu? Tuan-tuan tengok iklan ni dulu. Bagi yang baru memulakan perniagaan atau bercadang untuk tingkatkan keyakinan pelanggan melalui laman web dan pada masa yang sama nak highlight produk ataupun perkhidmatan, sila layari www.malaysiadeveloper.com untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pakej-pakej yang ditawarkan dalam membina laman web.
4 langkah mudah untuk membina laman web. Pertama, dapatkan sebut harga berdasarkan keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, sediakan bahan-bahan yang nak dimasukkan ke dalam website berserta bayaran deposit, dan demo pertama laman web anda akan siap dalam tempoh hanya 10 hari bekerja sahaja. Bila tuan-tuan dah finalize dengan konten dan juga desain laman web tersebut, barulah tuan-tuan buat bayaran penuh dan website akan dilancarkan dalam tempoh 48 jam. Selain itu, tuan-tuan juga boleh lihat website-website yang telah dihasilkan oleh Malaysia Developer. Untuk maklumat lanjut, boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Kita sambung semula dengan video tadi. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Kalau tuan-tuan pun ada idea, ada pengalaman dalam bidang ternakan ni, dan kalau tuan-tuan pun pernah mencuba dan gagal, tuan-tuan boleh tinggalkan komen. Mungkin tuan-tuan pun dah boleh jumpa, dah nampak dah kenapa tuan-tuan gagal selama ni. Dan jangan give up, kita cuba lagi. Nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Keponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.